Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami, wakil daripada kumpulan Paya 6 akan membentangkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna bagi semester 3. Kami terdiri daripada Quratul Ain binti Rahimi, Abdullah Nafisi bin Arman, Nazifah Syuhada binti Alias dan saya Syafiqah Atirah binti Amiruddin. Baiklah, hadirin hadirat sekalian, persoalan pertama bagi KPPB kali ini adalah apakah perkaitan antara The Big Idea dengan kursus-kursus major dan kursus-kursus lain yang kami telah pun pelajari. Pertama sekali, The Big Idea bagi semester kali ini adalah teknologi ubiquitous pemangkin PDPR terapeutik. Baiklah, hadirin hadirat sekalian, kursus major kami adalah kod PIMK 3063 dan PIMK 3073. Manakala kursus-kursus lain yang boleh dikaitkan dengan The Big Idea ini adalah BAMB 3063, BAMB 3203, EDUP 3043 dan EDUP 3053. Seterusnya, sebenarnya terdapat banyak perkaitan yang boleh dikaitkan antara kursus-kursus ini dengan The Big Idea tersebut. Saya mengambil kata kunci teknologi ubiquitous pemangkin PDPR terapeutik. Dalam kursus kali ini sememangnya terdapat banyak perkaitan antara teknologi dengan kursus-kursus yang kami telah pun pelajari. Kita lihat sendiri perkataan ubiquitous iaitu di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Oleh itu perkaitan yang dapat kami lihat dengan jelas adalah proses pengajaran dan juga pelaksanaan kerja kursus. Segala pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran serta kerja kursus dapat dilaksanakan menggunakan pelbagai aplikasi yang sangat menarik. Bukan sahaja menggunakan aplikasi yang biasa seperti Google Meet, tetapi terdapat banyak lagi penggunaan aplikasi yang kami boleh gunakan untuk memantapkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran, proses tutorial serta kerja kursus, dan hasil daripada aplikasi The Big Idea ini kami semua dapat menghasilkan satu kerja kursus yang sangat baik. Namun begitu, bukan sahaja kami dapat mengaitkan kursus-kursus ini dalam proses pengajaran sahaja, tetapi The Big Idea ini iaitu teknologi ini dapat luar talian dan kami dapat mencari pelbagai maklumat serta teori-teori dalam menggunakan pelbagai aplikasi serta pada kebiasaannya dalam kelas secara bersemuka seperti biasa apabila tiada pandemik ini, kami akan melaksanakan tutorial dalam keadaan yang orang kata kuliah yang berpanjangan, tetapi dengan adanya pengaplikasian teknologi ubiquitous ini, kami dapat menjalankan satu tutorial dengan sangat baik dengan menggunakan pelbagai aplikasi dan juga interaksi yang sangat baik antara ahli-ahli kumpulan, dan ini juga menjadikan satu persediaan kepada kami semua untuk menjadi bakal guru yang berdedikasi dan juga bersedia untuk menghadapi pelbagai situasi. Saya kira itu sahaja daripada saya. Saya persilakan kepada rakan saya yang seterusnya. Seterusnya, saya sambung pula kepada pengalaman pembelajaran secara interdisciplinary, kursus-kursus yang terlibat. Okey, pengalaman berdasarkan perkaitan kursus major PMK 3063 dan PMK 3073 dengan kursus EDUP 3043 dan EDUP 3053 ialah kami dapat mengadakan perbincangan dengan rakan-rakan. Contohnya, dalam setiap kerja kursus itu sendiri akan melibatkan perbincangan bersama rakan-rakan, dan daripada situ kami akan dapat berkongsi idea dan input-input yang penting lantaran terhasilnya perkara-perkara penting. Selain itu, kami berpengalaman untuk mengadakan perbincangan dengan pensyarah-pensyarah yang mengajar serta rakan-rakan berkaitan dengan The Big Idea kerja khusus. Okey. Saya memperoleh pelbagai input-input terbaru daripada pensyarah dan kita dapat ekspreskan melalui kerja kursus tersebut. Melalui kursus-kursus pembelajaran yang telah lepas, seperti yang kita semua sedia maklum, kursus-kursus EDUP 3053, teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran dengan kursus major PIMK pula adalah berkaitan dengan cara kami merancang pengajaran harian.
Jadi perkara yang berlaku dalam bilik darjah atau secara dalam talian ini akan membuatkan kami dapat mengaplikasikan bahan pengajaran yang menarik seperti media interaktif bagi PDPR terapeutik. Contohnya bagi kursus EDUP 3053, teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran telah mengajar kami untuk menghasilkan media interaktif yang menarik dan berkesan sepanjang proses PDPR berlangsung. Oleh yang demikian, pelajar tidak akan berasa bosan dan proses pengajaran tidak lagi sekadar talk and talk, akan tetapi melibatkan teknologi-teknologi yang terkini dalam menghasilkan proses pengajaran yang menarik dan berkesan. Selaras dengan tema The Big Idea, teknologi ubiquitous, pemangkin PDPR terapeutik. Lain daripada itu, melalui pengalaman berasaskan sekolah iaitu PBS yang telah lepas, saya melihat kursus-kursus major dan kursus-kursus EDUP ini mempunyai perkaitan di mana saya dapat mengaplikasikan kedua teori daripada kursus EDUP dan juga EDUP 3043 dan juga EDUP 3053 ke dalam bilik darjah dalam satu tempoh masa yang sama ke dalam kursus major PIMK. Contohnya kursus EDUP 3043 iaitu pengurusan bilik darjah dan juga tingkah laku. Kami sebagai pelajar dapat tahu pelajar-pelajar yang bermasalah dan punca-punca membuatkan mereka ni jadi pelajar yang bermasalah. Dengan demikian, kami juga telah mempelajari teori-teori untuk bagaimana kami nak atasi masalah yang dialami tersebut. Jadi kami akan menjadikan kemahiran dan kebolehan kepada diri saya sendiri serta rakan-rakan tu untuk terus mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari ke dalam bilik darjah sepanjang mengendalikan micro teaching ataupun pengajaran harian oleh kursus major PIMK 3063 dan PIMK 3073. Okey, saya teruskan pula dengan bagaimana saya mengetahui saya mencapai apa yang sepatutnya dipelajari. Okey, pada pendapat saya, bagaimana saya dapat mengetahui bahawa pembelajaran yang saya dicapai adalah melalui latihan tutorial yang diberikan dan juga kerja kursus serta soal jawab antara pensyarah dan juga para pelajar. Melalui soal jawab ini, kami dapat mengetahui tahap-tahap pemahaman atau penguasaan sesuatu topik para pelajar dalam kursus-kursus. Atau kami juga boleh menilai sendiri tahap pencapaian yang sepatutnya dipelajari melalui peperiksaan yang dilakukan. Melalui kursus EDUP 3043, pengurusan bilik darjah dan tingkah laku, kami telah mempelajari elemen-elemen serta cara-cara bagaimana kami perlu mengawal situasi para pelajar ketika di dalam kelas. Contohnya, sebelum memulakan kelas, terdapat beberapa perkara yang kami perlu titik beratkan dengan cara menyediakan peraturan bilik darjah, mengenali tingkah laku setiap pelajar serta kena pasti kemahiran-kemahiran yang terdapat pada para pelajar. Jadi, jelaslah saya telah menjadikan tugasan tutorial dan juga kerja kursus yang diberikan ni sebagai kayu ukur untuk mengukur tahap pencapaian diri saya berkenaan kursus-kursus yang dipelajari. Di samping itu, kami dapat menganalisis dan mengaplikasikan apa yang kami dah pelajari ni ke dalam sesuatu kursus tersebut. Contohnya, pada kaedah dan pendekatan dalam membangunkan media interaktif yang telah dipelajari seperti kursus EDUP 3053, teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Melalui penghasilan media interaktif tersebut, kami dapat menghasilkan kemahiran-kemahiran tersebut ke dalam kursus major PIMK 3073. Bahan yang dibangunkan itu tadi dapat kami gunakan ke dalam proses PDPR dan hal ini telah banyak membantu kami sebagai guru pelatih untuk menghidupkan suasana pembelajaran seiring dengan tema teknologi ubiquitous pemangkin PDPR terapeutik. Seterusnya, untuk pastikan apa yang kami dah memahami, apa yang kami pelajari berdasarkan bahan media yang dihasilkan itu tadi ialah dengan melakukan penilaian. Hal ini dengan melakukan penilaian secara maklum balas melalui pautan Google Form berkenaan dengan tahap keberkesanan bahan media yang dihasilkan itu tadi. Contohnya, adakah bahan media tersebut mencapai segala kriteria pembelajaran? Adakah bahan media ini mencapai objektif pembelajaran? Jadi secara ringkasnya, melalui penilaian dalam maklum balas seperti itu, membolehkan kami meneruskan aktiviti kerja kursus PIMK 3073 dan membolehkan kami menghasilkan bahan media dengan lebih mudah kerana kami telah didedahkan dengan pengalaman dan juga pengetahuan sedia ada dalam kursus EDUP 3053.
Akhir sekali, saya berpendapat bahawa saya dapat menilai tahap kebolehcapaian pembelajaran melalui exit survey. Seperti yang kita semua sedia maklum, exit survey ni merupakan penanda aras dan dapat membolehkan kami mengenal pasti sama ada menguasai secara sepenuhnya atau belum lagi. Dengan cara penilaian exit survey itu, saya juga dapat membuat perbandingan antara entrance survey dan juga exit survey. Seperti entrance ni kita buat sebelum kan. Jadi kalau macam exit ni secara selepas, iaitu pun selepas sesi kuliah semester. Habis sesi kuliah semester. Oleh itu, selepas saya mempelajari kesemua kursus ni, saya dapat membuat perbandingan sama ada saya dapat menguasai sepenuhnya atau tidak lagi bagi topik-topik pembelajaran yang telah dipelajari bagi sesi yang telah lepas. Sekian itu sahaja daripada saya. Seterusnya, bagaimana EQ iaitu Essential Question merangsang perasaan ingin tahu anda terhadap kandungan pembelajaran. Jadi yang pertama sekali, Essential Question menggunakan istilah-istilah yang jarang didengar seperti ubiquitous dan terapeutik. Apabila saya mendapat tahu tentang tugasan kerja khusus, pertama sekali saya melihat the big idea dan essential question dia. Jadi penggunaan istilah yang jarang didengar seperti ubiquitous dan terapeutik merangsang pemikiran saya untuk ingin lebih tahu, dan saya telah membuat carian di internet apa itu ubiquitous dan apa itu terapeutik. Dan yang kedua iaitu persoalan yang menimbulkan tanda tanya untuk mengetahui lebih lanjut tentang teknologi ubiquitous. Jadi persoalan di dalam essential question menimbulkan tanda tanya yang merangsang perasaan ingin tahu saya untuk mengetahui tentang teknologi apa yang sesuai digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi ini secara tidak langsung telah membentuk diri saya untuk mencari dan merangsang maklumat yang termaktub dalam kandungan pelajaran. Seterusnya adalah apa yang anda rancang untuk pembelajaran seterusnya, kesan daripada pembelajaran yang dilalui. Okey, kesan daripada pembelajaran yang dilalui. Antara rancangan yang saya telah rancang untuk pembelajaran seterusnya, yang pertama adalah untuk meningkatkan kemahiran teknologi bagi pembelajaran yang akan datang. Seperti mana yang kita sedia maklum, semakin lama, dunia kini semakin lama semakin berkembang teknologi, terutama dari segi digital. Jadi begitu juga dengan pembelajaran. Jika dahulu kita hanya menggunakan kaedah chalk and talk di dalam pembelajaran, tetapi pada masa kini guru boleh memperbagaikan aktiviti dan juga bahan bantu mengajar seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi amatlah wajar bagi seorang guru untuk meningkatkan kemahiran teknologi bagi pembelajaran dari segi aktiviti dan juga bahan bantu mengajar yang mereka buat. Seterusnya yang kedua adalah memperbagaikan aktiviti dan bahan bantu mengajar yang menarik dan juga efektif. Seperti mana yang saya telah nyatakan sebentar tadi, guru pada masa dahulu lebih berfokuskan kaedah chalk and talk dalam pembelajaran. Walau bagaimanapun, guru pada masa kini juga terdapat segelintir yang masih menggunakan kaedah chalk and talk dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Jadi apa yang kita boleh lihat, generasi pada masa kini lebih terdedah kepada teknologi yang lebih maju. Jadi amat wajar bagi kita sebagai seorang guru memperbagaikan aktiviti dan juga bahan bantu mengajar seiring dengan teknologi terkini. Okay, sebagai contoh, bagi quiz kita boleh menggunakan aplikasi Quizizz, Kahoot dan juga banyak lagi. Okay, seterusnya kita juga haruslah hendak memahirkan diri dalam membuat objektif pembelajaran. Selalunya objektif pembelajaran tidak sepatutnya dipandang rendah ataupun dipandang sepi oleh para guru, kerana objektif pembelajaran amatlah memberi kesan kepada murid dan juga guru. Okay. Jika guru tidak dapat membina objektif pembelajaran yang betul dan tepat, jadi ia akan memberi kesan terhadap pengajaran yang mereka lakukan. Okey. Jadi apabila guru juga tidak mahir dalam menetapkan objektif pembelajaran, maka mereka sendiri tidak dapat mengenal pasti sama ada pengajaran yang mereka sampaikan itu berkesan ataupun tidak kepada pelajar. Okey, maka kita sebagai guru ataupun sebagai bakal guru hendaklah berusaha untuk memahirkan diri dalam membuat objektif pembelajaran dengan baik, bersesuaian dengan kemampuan pelajar. Persoalan yang seterusnya adalah, selain daripada hands-on, apakah bukti minds-on yang dialami? Okey.
Apakah bukti mains on yang pertama yang dialami adalah pelajar dapat mengeksplorasi dunia luar dalam bidang pembelajaran dengan lebih mendalam. Okey, buktinya dalam tugasan EDUP 3043, PMK 3073 dan juga BMB 3063, kami telah diberi tugasan di mana kami dikehendaki menemubual pensyarah dan juga guru untuk mengumpulkan maklumat yang dikehendaki. Jadi berdasarkan temubual yang telah kami lakukan, kami telah mendapat pelbagai pengetahuan baru yang mana kami boleh menggunakan pengetahuan tersebut dalam sesi pengajaran pembelajaran pada masa akan datang. Jadi itulah antara bukti mains on yang dialami kerana kami dapat mengeksplorasi dunia luar dalam bidang pembelajaran dengan lebih mendalam. Okey, yang kedua, bukti yang dialami adalah dapat membentuk idea baru dalam menyediakan aktiviti dan bahan bantu mengajar yang pelbagai. Okey, seperti mana yang telah saya katakan sebentar tadi, daripada sesi temubual yang kami lakukan, ia juga membolehkan kami membentuk idea baru dalam menyediakan aktiviti dan juga bahan bantu mengajar yang pelbagai. Tidak semua pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang sama. Setiap pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Sebagai contoh, terdapat segelintir yang mempunyai gaya pembelajaran kinestetik, auditori dan juga visual. Jadi, kita sebagai guru haruslah terlebih dahulu menganalisis gaya pembelajaran setiap pelajar sebelum memilih bahan bantu mengajar dan juga aktiviti yang ingin dilakukan sepanjang ataupun semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Okay. Kita haruslah memastikan bahawa bahan bantu mengajar dan juga aktiviti yang kita sampaikan adalah bersesuaian dengan kemampuan semua pelajar. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah bukti mains on yang dialami adalah dapat membentuk kefahaman baru dalam memahami tingkah laku pelajar dalam bilik darjah. Dalam kursus EDUP 3043, kami telah diberi pengetahuan mengenai pelbagai tingkah laku pelajar dalam bilik darjah dan kami sendiri telah mendapat pengalaman secara langsung melalui PBS yang telah dilakukan. Okey, jadi semasa PBS kami juga telah ditugaskan untuk menemubual guru berkaitan dengan tingkah laku bermasalah pelajar secara atas talian. Jadi berdasarkan temubual yang telah kami buat, ia telah banyak membantu kami dalam meningkatkan kefahaman untuk lebih memahami pelajar dalam pembelajaran. Seterusnya, persoalan bagaimana anda mewujudkan perhubungan dengan rakan pembelajaran. Jadi yang pertama sekali kami berhubung melalui pelantar WhatsApp. Kami telah berhubung dengan pensyarah kami sendiri, pensyarah subjek masing-masing untuk mengesahkan soalan dan protokol temubual yang telah kami lakukan. Sebelum kami menemubual beberapa orang guru ketika menjalankan proses pengalaman berasaskan sekolah PBS. Yang kedua, kami juga telah mendapatkan maklum balas kerja khusus melalui pelantar Google Form. Jadi di dalam pelantar ini, kami dikehendaki untuk mendapatkan maklum balas tentang media pengajaran yang kami hasilkan melalui 15 orang rakan pembelajaran yang terdiri sama ada guru major ataupun guru ICT maupun guru bimbingan dan kaunseling. Jadi seterusnya yang ketiga ialah kami menjalankan temubual melalui pelantar Google Meet. Melalui pelantar Google Meet, kami dapat mengetahui beberapa informasi yang kami tidak diketahui sebelum ini serta dapat menambahkan maklumat bagi menyempurnakan tugasan kerja khusus kami. Jadi perhubungan yang kami lakukan dengan rakan pembelajaran secara tidak langsung telah memenuhi kompetensi 6C iaitu collaboration and communication serta dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi kami untuk menjadi seorang guru yang berkaliber pada masa hadapan. Jadi perhubungan dengan rakan pembelajaran juga bertepatan dengan surah Al-Anbiya ayat yang ke-7 yang berbunyi fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Maksudnya maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Jadi perhubungan yang dilakukan dengan rakan pembelajaran ini secara tidak langsung dapat memberi input dan pengetahuan baru dalam melaksanakan serta menyelesaikan tugasan kerja khusus. Sekian, terima kasih.